Berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung dari Bumi Kenyalang. Antara tumpuannya, KPDN HEP mendapatkan perincian kos operasi yang mengakibatkan kenaikan harga jualan roti canai. Laporan lanjut bersama Bu Mawin. Baik, terima kasih Sahi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah menghubungi Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma bagi mendapatkan perincian kos operasi yang naik sehingga mengakibatkan kenaikan harga jualan roti canai di premis ahli mereka. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menyifatkan pengumuman dibuat oleh Presma sebelum ini dilihat masih terlalu umum dan kurang terperinci. Namun, Datuk Seri Alexander berkata isu kenaikan harga tepung gandum dijangka akan reda dengan pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin yang memberi jaminan untuk memastikan ekspor bijirin Ukraine dapat dibawa keluar dengan selamat melalui pelabuhan di Laut Hitam yang kini dikawal Rusia. Ukraine dibenarkan untuk mengekspor gandum. Jadi kalau itu benar nanti, memang itu akan membantu supaya kos gandum ini boleh dikatakan kita jangka boleh turun lah, kerana tidak ada sekatan ekspornya nanti ke negara kita. Yang kita harapkan lah. Presiden Presma Datuk Jawahar Ali Taib Khan sebelum ini dilaporkan pernah mengulas berkaitan situasi pengusaha restoran mamak yang beroperasi di Lembah Kelang terpaksa menaikkan harga roti canai pada kadar 20 sen hingga 50 sen sekiranya bahan mentah terus meningkat naik. Menurutnya, keputusan itu dibuat bagi memastikan restoran-restoran berkenaan masih boleh meneruskan operasi seperti biasa sekalipun purata keuntungan yang diraih mereka sangat kecil. Harga bijirin meningkat bulan lalu berikutan kebimbangan bahawa operasi ketenteraan Rusia akan menghalang ekspor bijirin Ukraine sekaligus memburukkan lagi krisis makanan global. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis sambutan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 yang diadakan di Kapit. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander turut memberitahu masalah bekalan telur ayam di Sarawak dijangka akan pulih selepas berakhirnya musim perayaan Gawai Dayak. Beliau memberitahu pengeluar-pengeluar telur ayam di negeri ini juga memaklumkan bekalan telur adalah mencukupi, namun permintaan tinggi semasa perayaan Gawai Dayak lepas menyebabkan bekalannya sedikit terhad. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan cipta satu lagi rekod baharu dalam Malaysia Book of Records MBOR hari ini. Rekod terbaru itu menerusi The Largest Sarawak Team Mural Maze Painting atau lukisan mural bertemakan Sarawak dengan seni mural seluas 1,387 meter persegi. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu identiti Sarawak yang terkenal dengan taman negara, alam semula jadi dan biodiversiti yang menakjubkan selain mempunyai pelbagai seni dan budaya telah diterjemahkan menerusi lukisan mural itu. Menurut beliau, dengan penglibatan bakat kreatif para pelajar yang terdiri daripada penuntut institusi pengajian tinggi awam dan swasta di Sarawak dalam menjayakan mural ini juga mampu memberi penghayatan kepada generasi baharu terhadap unsur sejarah masyarakat Sarawak sekaligus mengangkat nilai budaya gemilang Sarawak di mata dunia. Ujarnya lagi, acara bersejarah ini turut menampilkan bakat seni daripada Persatuan Orang Pekak Sarawak malah setakat semalam berjaya mengumpul sumbangan derma berjumlah RM6,515 sepanjang projek mural itu dilaksanakan. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada penutupan majlis berkenaan di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snoda Lawan. Sementara itu, beberapa pengunjung yang ditemui RTM berkata pameran projek mural ini perlu diteruskan pada masa akan datang untuk menonjolkan keunikan di Bumi Kenyalang. Then I'm interested in art, so I make my effort to come and look at them today. So it's very interesting, and I really love their painting and all this. They are so wonderful, the way they paint and all this. I say it's really awesome.
Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan terus melakar rekod baharu dalam MBOR selepas rekod yang dicipta bersama Radio Television Malaysia RTM Sarawak menerusi program Juh Bermukun 76 jam tanpa henti pada 30 Mei lepas. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX Sarawak menggesa Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA mempertimbang untuk memberhentikan segera potongan bayaran pinjaman perumahan bagi penjawat awam terlibat dengan pembelian rumah di Sentoria Borneo Samariang Garden yang disahkan bermasalah atau sakit oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Pengerusi QPEX Sarawak Omar Bahrain Unin berkata Kongres itu turut menggesa LPPSA supaya dapat mengembalikan semula semua potongan gaji bagi bayaran rumah yang telah dilakukan memandangkan penjawat awam terlibat belum dapat pindah dan mendiami rumah berkenaan. QPEX Negeri Sarawak menggesa Lembaga Pembiayaan Perumahan bagi sektor awam supaya mempertimbangkan untuk memberhentikan dengan segera pembayaran potongan secara bulanan bagi penjawat awam yang terlibat dalam pembelian rumah di Borneo Samariang Garden di bawah pemaju Sentoria, di mana projek tersebut yang kita ketahui telah disahkan adalah bermasalah. Menurut beliau, QPEX berpendapat adalah tidak adil bagi LPPSA terus memotong gaji penjawat awam berkenaan sedangkan rumah yang dibina dan dijanjikan itu tidak dapat didiami serta melebihi tempoh perjanjian pembelian untuk disiapkan selain tidak mematuhi prosedur sijil kebenaran menduduki. Menerusi kenyataan media, Kongres itu juga merayu Kementerian Perumahan Persekutuan dan juga Kementerian Perumahan Negeri serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dapat membantu penjawat awam terlibat menangani masalah berkenaan agar tidak berterusan menjadi mangsa kepada tindasan pihak LPPSA. Omar menambah QPEX amat bersimpati dengan penjawat awam terlibat kerana terbeban dan kebanyakannya daripada mereka terpaksa membayar dua tanggungan iaitu membayar sewa rumah yang diduduki sekarang dan membayar pinjaman perumahan yang belum siap dan belum ada sinar harapan untuk mendiami dalam masa yang terdekat. Serangan buaya di Sarawak yang menggemparkan penduduk termasuk insiden baru-baru ini yang mengorbankan 2 nyawa sedikit sebanyak berjaya menimbulkan kesedaran masyarakat agar lebih berwaspada. Bulan lepas di Lunduk sebarang Bingkok 56 tahun dan di Kuching, Muhammad Adami Mokhtar 7 tahun menjadi korban reptilia itu ketika berada di kawasan sungai. Di Sarawak, kelibat buaya bukan sahaja ketika berada dalam sungai, malah pernah beberapa kali ditemukan di pantai. Tinjauan RTM ke Pantai Trombol di Telaga Air Kuching mendapati ibu bapa Cakna tentang insiden serangan tersebut dan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. So far bagi kami, as long as memang kita memantau anak-anak lah, pastikan sentiasa berada dekat dengan sidaknya, and then jangan dibiarkan berjauhan lah. Ini memang mesti mau pantau lah, especially budak-budak kecil-kecil macam tu lah. Kami pastikan kami akan mengawas sidaknya lah masa sidaknya bermain. Jadi sibuhnya main ke air gila, cemialah. Ahad lalu, Bohri Jali, 56 tahun dari Kampung Tabuan Melayu di Kuching, antara mangsa serangan buaya baharu reptilia tersebut namun berjaya menyelamatkan diri dengan kesan luka gigitan. Baru-baru ini juga pasukan Swift Wildlife Action Team SWAT dari Sarawak Forestry Corporation SFC turut menemukan bangkai buaya seberat 300 kg di Kampung Nyabut, Trombol, lokasi kanak-kanak 7 tahun yang dibaham buaya. Pasukan tersebut giat melaksanakan usaha-usaha pemburuan buaya yang mengganas di beberapa lokasi termasuk di kawasan Trombol dan di daerah Lunduk dan percaya bahawa buaya tersebut mati 3 hari sebelum ditemui. Hasil bedah perut haiwan 15 kaki tersebut menemukan beberapa kepingan rangka manusia dan kini masih menunggu proses analisa DNA oleh pihak polis. Baik saudara, setakat ini berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zahir di Angkasa Puri. Silakan Zahir. Terima kasih, Buma.